Hai kawan-kawan, hari ini kami akan membentangkan tentang perubatan Cina kuno. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli saya iaitu Timothy, Edward, saya, Farhan, Alan dan Felicia Teo. Perubatan tradisional Cina adalah satu sistem atau amalan perubatan tradisional yang berasal dari negara Cina. Telah diamalkan oleh masyarakat lebih dari 2000 tahun. Dianggap sebagai suatu sistem perubatan alternatif yang diterima oleh tempat dunia barat. Dalam perubatan tradisional Cina terbahagi kepada beberapa rawatan seperti ubat herbal, akupunktur, meditasi, rawatan bekam dan sebagainya. Migrasi kaum Cina datang ke tanah Melayu untuk mencari rezeki dan menjadi salah satu sumber terpenting disebabkan oleh penjajahan British yang terutamanya untuk pengembangan biji timah. Untuk menjaga kesihatan badan dan kesejahteraan mereka semasa mengembang, peneroka Cina membawa pengetahuan perubatan tradisional Cina ke tanah Melayu. Salam sejahtera. Nama saya Alan dan saya ingin berbincang tentang perubatan Cina tradisional yang pertama, iaitu perubatan herbal Cina. Perubatan herbal Cina juga dianggap sebagai perubatan bagian dalam disebabkan dia mampu membantu dan memulih seseorang bersakit dari tanaman badan. Biasanya selepas ahli-ahli atau doktor herbal Cina menentukan keadaan suhu darjah ketenagaan tubuh pesakit, dia akan membantu dan membuat suatu campuran herbal yang disesuaikan untuk menyeimbangkan ketidakharmoni dalaman seseorang pesakit tersebut. Perubatan herbal Cina bermula dari China sejak tahun 2200 dan paling awal didapati dari Huangdi Neijing, The Yellow Emperor's Inner Classic pada abad ketiga, dan ia dibawa ke tanah-tanah lain semasa zaman orang Cina yang ingin menyebarkan kultur mereka atau untuk mencari rezeki. Terdapat beberapa penulisan yang terkenal tentang perubatan tradisional herbal Cina termasuklah Huangdi Neijing, Shang Han Lun, Ben Cao Gang Mu, dan klasik herbal Senong Ben Cao Jing. Perubatan herbal Cina boleh dikategorikan kepada beberapa jenis seperti unsur 4 semula jadi yang berkenaan dengan siqi atau perasaan keadaan yin dan yang. Yang kedua iaitu 5 perasa yang mengandungi perasaan amat tajam, manis, masam, pahit dan masin, dan setiap rasa mempunyai tugasan dan sifat yang berbeza. Yang terakhir iaitu saluran dan melintas. Antara fungsi-fungsi perubatan herbal Cina termasuklah untuk memulihkan keseimbangan kesehatan tenaga, tubuh badan dan kerohanian. Ia dapat untuk meringankan kesan sampingan dari rawatan, mengawal kesakitan, memperbaiki kualiti dan menguatkan sistem ketahanan tubuh badan. Dan beberapa jenis perubatan herbal Cina yang saya ingin berbincang dan berkongsi iaitu termasuklah yang pertama, mata kucing Rohango. Rohango perasaan pahit dan mampu membantu untuk membersihkan tekad dan membantu penyakit paru-paru. Ia adalah salah satu ubatan yang sejuk. Yang kedua iaitu kacang teratai Hailianzi yang diperkenalkan boleh mengelak penyakit kanser, membantu perjalanan darah dan menguatkan hati. Selepas itu iaitu kurma merah Hongzhao. Ia dapat membantu mengurangkan perasaan kepenatan, melancarkan saluran darah dan membantu mengurangkan penyakit sakit jantung. Wolfberry ataupun buah koci, Gouqizi, yang dapat menyehatkan hati, mata, meningkatkan tenaga batin dan sistem kesuburan manusia. Selepas itu, Yuzhu yang dapat meringankan batuk dan mengurangkan tahap, meringankan risiko diabetes dan menguatkan jantung. Angelica Tangkui yang dapat membantu mengurangkan gangguan pencernaan, perut kembung, kram, perut, rematik, meringankan kejang otot dan sebagai pengobatan gangguan pernafasan seperti bronkitis. Lingzhi ia adalah salah satu anti-kanser yang dapat menurunkan kadar lemak dan gula darah, membantu mengatasi tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan saluran cerna dan hati. Dan terakhir, ginseng root yang sensu yang dapat mengurangkan kepanasan, meringankan diabetes, dan ia adalah salah satu perubatan sejuk.
Perubatan Cina kedua yang kita kaji pada hari ini ialah akupuntur. Akupuntur merupakan sejenis rawatan kuno Cina yang berasal dari zaman Maharaja China pada tahun 2000 sebelum Masehi. Ia menggunakan teknik menusuk jarum-jarum ke dalam acupuncture point. Rawatan akupuntur sepatutnya diamalkan oleh masyarakat-masyarakat kuno di seluruh dunia, termasuklah Mesir kuno, Bunti Afrika, India, China dan sebagainya. Namun pengamalannya terbanyak adalah dalam masyarakat Cina untuk mengubati pesakit. Semasa rawatan dijalankan, pesakit tidak akan berasa sakit manakala mereka akan berasa kebal dan denyut apabila jarum dicucuk dan diputar. Kadangkala jarum ini juga akan di-charge oleh voltan elektrik yang kecil untuk menghasilkan perasaan tersebut. Penggunaan mugwort yang berbakar juga merupakan sejenis perawatan akupuntur yang dikenali sebagai akupuntur mosi-busi. Bagaimanakah ia berfungsi? Pertamanya, kedudukan jarum berdasarkan kepada penyakit atau kesakitan perlulah tepat. Kedua, biasanya seorang pesakit akan ditusuk dengan 6 sehingga 12 bilah jarum. Ketiga, jarum akupuntur hanya dimasukkan ke beberapa milimeter ke dalam kulit pesakit. Keempat, jarum akan ditinggalkan pada titik untuk beberapa minit sahaja. Yang terakhir, jumlah rawatan yang kena diadakan ditentu oleh keparahan penyakit atau kesakitan. Kajian terakhir kami ialah rawatan bekam. Rawatan bekam merupakan salah satu rawatan purba yang bermula seawal 3,000 tahun sebelum Masehi. Ia digunakan oleh masyarakat-masyarakat sedunia daripada Mesir kuno, Yunani, China dan sebagainya. Ada juga ahli arkeologis yang menjumpai bukti cawan bekam di tapak masyarakat Cina kuno. Pada zaman dahulu, penggunaan tanduk haiwan dipakai sebagai acu bekam. Rawatan bekam ini terbahagi kepada dua, iaitu bekam kering dan bekam basah. Rawatan bekam kering termasuklah bekam angin dan bekam api. Bekam api merupakan cara tradisional melakukan rawatan bekam, manakala rawatan angin adalah rawatan moden. Bekam api memulakan kebakaran berlaku di dalam cawan bekam untuk menghasilkan tekanan negatif yang menjadikan sedutan. Untuk rawatan bekam angin, pam angin digunakan untuk menghasilkan tekanan yang sama pada kulit. Selepas rawatan, tanda bekam akan muncul pada permukaan kulit yang menunjukkan bisa telah keluar. Bekam basah juga dipanggil sebagai bekam darah. Rawatan ini dilakukan dengan penggunaan cawan bekam untuk mengadakan sedutan pada kulit. Bezanya dengan rawatan bekam kering. Sebelum sedutan berhasil pada kulit, sebilah pisau kecil digunakan untuk menoreh kulit untuk mengeluarkan darah kotor. Kebiasaannya, bekam akan diletakkan selama 3 hingga 5 minit dan tidak akan melebihi 10 minit. Selepas rawatan, pesakit akan dibagi krim antibiotik untuk disapukan pada tanda bekam untuk mengelakkan sebarang jangkitan kuman. Dari perspektif tabib Cina, rawatan bekam membantu seseorang untuk mengalirkan qi dan menyeimbangkan unsur-unsur yin dan yang dalam badan. Dengan mengeluarkan unsur-unsur negatif dalam badan pesakit, pesakit akan berasa lebih lega dan selesa. Daripada pandangan barat, rawatan bekam boleh merangsangkan refleks dan mengalirkan darah. Selain itu, rawatan bekam dapat mengeluarkan inflamasi daripada bahagian dalam badan ke permukaan badan agar rawatan boleh dilakukan dengan senang. Kebaikan rawatan bekam ini boleh mengubati penyakit seperti batuk kronik, gastritis, asma, penyakit kulit, insomnia dan lain-lain. Ia juga digunakan untuk mengurangkan kesakitan akut dan kronik bagi pesakit yang tenat. Dengan pemodenan perubatan tradisional, doktor-doktor menukar perubatan tradisional kepada bentuk pil, kapsul maupun dalam bentuk cecair untuk menyesuaikan dengan orang yang berada di zaman yang moden ini. Misalnya, Yuan Sang Sendian Berhad telah menghasilkan pelbagai perubatan tradisional kepada perubatan moden dengan pembungkusan yang kontemporari dan senang untuk dimakan. Selain itu, doktor mencipta kaedah rawatan seperti perubatan konvensional model,
kaedah aliran tenaga, detoksifikasi unsur, nutritional terapi dan sebagainya yang berasal daripada pentafsiran perubatan Cina. Pada zaman modernisasi dan globalisasi ini, negara Malaysia mempunyai banyak kolej atau institusi yang memperkenalkan khusus-khusus tentang perubatan Cina. Antaranya, kolej dan institusi yang mempunyai khusus sebegini yang terkenal iaitu International Medical University Malaysia, IMU. Universiti tersebut mengajar bukan sahaja mengenai ilmu perubatan Cina tetapi juga sejarah dan tradisi peradaban. Kesimpulannya, dalam projek ini, kami mendapat ilmu pengetahuan tentang perubatan tradisional dan perubatan moden. Selepas membuat projek ini, kami berasa perubatan tradisional Cina mempunyai banyak jenis dan semua mempunyai ciri-ciri dengan faedah yang berbeza. Perubatan Cina juga boleh merawat penyakit dengan baik, tetapi memerlukan sedikit masa untuk pulih. Kami berharap perubatan Cina boleh mengembang ke semua negara untuk merawat semua penyakit dengan baik.